Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertua kerana sudi memberikan saya peluang dan ruang untuk saya turut sama membahaskan pindaan rang undang-undang polis. Kelulusan RUU ini di Dewan Rakyat tempoh hari ternyata telah menarik perhatian umum. Ucapan saya pada hari ini hanya akan berkisah pada beberapa perkara sahaja. Pertamanya, tentang pindaan Fasa 5 yang berkait dengan kenaikan penalti kepada tidak melebihi RM2,000 untuk kesalahan tidak mematuhi arahan pegawai polis untuk memberhentikan kenderaan semasa sekatan jalan raya. Saya berpandangan kadah penalti ini adalah munasabah. Dan jika kita mengambil kira senario ekonomi semasa pada hari ini, mungkin juga lebih tinggi daripada inflasi kalau kita berbalik pada tahun-tahun permulaan akta ini. Kadar penalti yang lebih tinggi secara teorinya lebih mengentarkan pengguna jalan raya dari melakukan salah laku di jalan raya terutamanya apabila ditahan pihak polis. Tetapi secara praktikalnya, apakah tujuan sebenarnya sehingga kadar penalti ini dinaikkan lebih daripada kadar inflasi? Falsafah hukuman mempunyai beberapa matlamat, antaranya deterrent ataupun mencegah. Yang keduanya retributif ataupun balasan ataupun deraan. Dan ketiganya ialah preventif, iaitu untuk menghalang ataupun preempt supaya orang tidak terfikir nak membuat jenayah sedemikian. Dan akhirnya reformatif, iaitu kita menghukum seseorang itu untuk memulihkan mereka supaya tidak bertindak kesalahan yang sama. Apabila kita mengenakan hukuman denda yang lebih tinggi, adakah matlamat ini dapat dicapai? Sebarang hukuman yang dikenakan perlulah mempunyai justifikasi dan persoalannya ialah adakah penambahan denda ini akan berkesan dalam membenteras penjenayhan ataupun kesalahan or the mischief intended dengan izin. Misalnya apabila denda di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dipindah untuk menaikkan hukuman penjara dan jumlah denda. Kesannya ialah polis meminta sogokan dari pesalah secara lebih berani dan forthright. Ini dapat dilihat di media sosial di mana rakyat asing pun menjadi sasaran. Di mana pendapatan dari sogokan ini sungguh lumayan. Maka mereka, it becomes a temptation dengan izin. Saya ingin mengambil contoh kes yang tular di media sosial pada awal tahun ini. Di mana sepasang warga asing yang juga pengamal media sosial yang berpengaruh telah ditahan oleh pihak polis dan ditawarkan dengan diskaun saman daripada RM300 jika dibayar di balai menjadi RM100 kalau dibayar terus. Ini semua membawa satu imej implikasi yang sangat negatif kepada polis dan juga negara kita. Apabila anggota polis sudah dibudayakan dengan budaya kesogokan, bermula dari kesalahan seperti kesalahan trafik, sikap dan perangai polis ini akan menyebar menjadi satu budaya kepada kesalahan dan penjenayhan yang lebih serius. Apabila mereka diberi kuasa yang lebih ataupun dinaik pangkat untuk membenteras jenayah yang lebih serius seperti dadah dan sebagainya. Maka di sinilah titik mulanya budaya sogokan dan rasuah dalam barisan penguatkuasaan yang dikompromikan. Begitu juga dengan kes Samun dan Rogo membabitkan remaja perempuan warga Uzbekistan dalam kenderaan peronda polis MPV oleh dua anggota polis di Bukit Ampang baru-baru ini, bulan Januari lalu. Ini mungkin adalah contoh-contoh mengapa ada segelintir pengguna jalan raya rasa khawatir dan tidak berani berhenti dan melarikan diri setelah ditahan kerana bimbang akan apa yang akan diperlakukan oleh polis nanti. The faith, the confidence, keyakinan pada polis tidak ada. Di mana kalau dulu kita lihat polis, kita nak mendapat pembelaan. Sekarang mereka lari kerana takut menjadi mangsa. Ini adalah satu lagi. Bayangkanlah psikologi mangsa yang dirogoh. Bayangkan stigma, trauma pada mangsa. Apabila orang yang sepatutnya membela mereka, menjaga mereka, menjadikan mereka jadi mangsa. Lebih-lebih lagi, mengapakah warga asing dijadi sasaran? Is it because they are helpless? Ataupun sebab mereka tidak boleh lawan balik? Mereka tak ada cara atau rangkaian untuk membela diri? Mungkin ini sudah berlaku kerap kali tetapi tak ada laporan ataupun tak terjadi pembongkaran. Adakah punca mengapa ramai pengguna jalan raya melarikan diri ditahan pihak polis? Apakah puncanya? Adakah kerana
Selama ini semakin ramai pesalah jalan raya telah mengabaikan arahan pihak polis untuk memberhentikan kenderaan ketika sekatan jalan raya. Saya mohon untuk diperjelaskan mengenai perkara ini dan lebih sekiranya pihak kementerian turut dapat memberikan sedikit statistik mengenai jumlah pesalah jalan raya yang telah mengabaikan serta melarikan diri dari memberhentikan kenderaan bagi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Soalan saya yang seterusnya, sejauh manakah pindaan kenaikan kadar penalti sekiranya gagal mematuhi arahan pegawai polis untuk memberhentikan kenderaan semasa sekatan jalan raya ini dapat menjamin dari berlakunya penyalahgunaan kuasa, ketidakadilan ataupun penganiayaan terhadap individu yang ditahan. Bagaimanakah keselamatannya dapat dijamin sekiranya kenderaannya ditahan terutama ketika waktu sunyi dalam gelap? Saya mohon penjelasan. Selain itu, pindaan juga merujuk kepada apa-apa syarat yang munasabah yang diberi oleh seseorang pegawai polis untuk membolehkan mereka mengarahkan pemberhentian kereta. Jadi bolehlah pihak kerajaan mendefinisikan secara jelas apakah syarat-syarat munasabah yang dimaksudkan. Persoalan saya ini juga terkait sama seperti yang dilontarkan oleh Pertubuhan Masyarakat Sivil ataupun Civil Society Organisation daripada Cluster Accountability Police yang ditunjangi oleh Amnesty International Malaysia dan sebagainya melalui kenyataan media mereka pada 25 Mac 2024. Malah mereka maupun Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia ataupun Suhakam atau Majlis Peguam Malaysia mendakwa tiada libat urus yang dilakukan oleh pihak kementerian berhubung pindaan ini. Apakah penjelasan kementerian berhubung perkara ini? Saya berpendapat pindaan ini seharusnya lebih berkesan sekiranya kerajaan perpaduan berupaya melaksanakan Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis SIPCMC yang menjadi senjata Pakatan Harapan untuk meraihkan undi dan simpati rakyat kepada dalam pilihan raya yang dulu. Mengapakah kerajaan tidak mengambil kesempatan ini untuk melaksanakan IPCMC yang telah dicadangkan, dipropagandakan oleh Suruhanjaya Siasatan Diraja pada tahun 2005 atau setidak-tidaknya memperkasakan institusi Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC yang sedia ada. Saya ada dua perengan lagi, Tuan Yang Dipertua. Satu, badan pengawasan polis yang bebas dan efektif bukan sahaja penting untuk pihak awam tetapi juga kepada pihak polis. Reputasi dan imej PDRM pada ketiga ini semakin merosot dan luntur serta defisit kepercayaan terhadap PDRM juga semakin melebah. Susuran kes-kes disiplin yang membabitkan anggota-anggota polis semakin kerap dilaporkan di media. Maka untuk meraihkan semula kepercayaan rakyat, pendekatan berasaskan hak asasi manusia, human rights based approach, Tuan Yang Dipertua dengan izin. Ketiga, membuat dasar-dasar ataupun pindaan-pindaan undang yang berkaitan dengan rakyat jelata seharusnya diutamakan dan diberi penekanan. Akhir kata, saya menyokong pindaan ini, namun beberapa perkara perlu dilihat semula oleh pihak kerajaan agar imej pasukan polis yang beraccountability akan dikembalikan dan kepercayaan orang ramai, penghormatan orang ramai dan keyakinan orang ramai akan ditambah. Sekian, terima kasih. Saya mohon untuk menyokong Tuan Yang Dipertua.